Assalamualaikum. Tutorial kali ni Umi nak share cara hasilkan kuih nagasari pisang untuk anda cuba sendiri menikmati kesedapan kuih tradisional yang satu ni. Ramai juga yang keliru antara kuih nagasari dengan lepat pisang. Identiti kuih nagasari adalah kuih yang dibungkus di dalam daun pisang dan dikukus hingga masak. Walaupun rupa luaran seakan sama dengan lepat pisang kerana pembungkusannya serupa dan cara masak pun sama, kedua-dua kuih ni hendaklah dikukus, tapi ianya berlainan dari segi rasa. Selain dari pelbagai pisang yang anda boleh guna, boleh juga gantikan bahan utama tu dengan jagung atau cendol. Apapun ikutlah selera tekak masing-masing. Sebelum mulakan buat adunan tepung, jom layurkan dahulu daun-daun pisang ni. Umi dah siap-siap basuh bersih dan potong ikut saiz kecil yang kita nak. Tujuan dilayurkan ni nak bagi mudah nanti kita nak lipat atau bungkus kuih. Daunnya akan lebih lembut dan tak mudah terkoyak. Dah siap layurkan, oleskan permukaan daun pisang yang nak diletakkan kuih di bahagian belah dalam tu dengan sedikit minyak. Tujuannya supaya lepas siap kukus nanti, kuihnya tak melekat di daun pisang tu. Oleskan minyak tu nipis-nipis je dah memadai. Kemudian ambil pisang, belah kepada dua bahagian. Yang ini Umi guna pisang berangan. Nak guna pisang jenis-jenis yang lain pun boleh, ikut citarasa anda. Kemudian dalam mangkuk atau besen yang besar, satukan 2 cawan tepung beras. Umi guna cap teratai, 2 sudu besar tepung ubi kayu, 1 cawan gula pasir, 1 sudu kecil garam dan 4 cawan santan pekat. Kalau nak hasil kuih nagasari yang lebih berlemak dan aromatik, guna santan perah yang segar. Dalam 2 biji kelapa parut, boleh dapat 4 cawan santan pekat ni. Bagi rasa ngam lemak-lemak manis pada kuih. Kalau tak ada kelapa parut yang segar tu, boleh guna 2 kotak kecil santan kara dan campurkan air hingga dapat 4 cawan santan. Dah satukan ke semua bahan-bahan tadi, gaul-gaul guna whisk, bagi semua sebati dan tiada lagi ketulan-ketulan tepung. Dah siap sebati, tapis adunan santan masuk dalam kuali. Tujuan Umi tapis ni untuk dapatkan tekstur adunan kuih yang licin dan tak adalah benda asing yang termasuk dalam adunan kuih kita. Kemudian campak 2 helai daun pandan yang telah disimpul rapi bagi naik aroma wangi pada adunan kuih kita. Buka api sederhana kecil, masak adunan santan ni hingga pekat dan tepungnya tu masak. Sentiasa gaul untuk elak adunan berketul dan bahagian bawah tu berkerak hangus. Memang tak menjadilah nanti nagasari kita. Adunan santan dah mula nampak pekat gitu, keluarkan daun pandan. Sambung gaul je hingga adunan jadi likat. Lebih kurang macam ni, kiranya tepung tu dah masak elok. Boleh nampak kan adunan tepung tak melekat di kuali bila digaul. Dah siap adunan tepung kuih nagasari ni, tutup api dan boleh terus sudukan di atas daun pisang yang kita dah oleskan dengan minyak tu. Ratakan adunan bagi sekata, kemudian ambil satu bahagian pisang yang telah dibelah, letak di atas adunan tepung tersebut. Tutup semula bahagian atas pisang tu dengan sedikit adunan tepung. Ratakan bagi sekata. Kemudian gulung atau lipat daun pisang tu perlahan-lahan sambil mampat-mampatkan. Lipat bagi ketat sedikit dia supaya adunan tepung tu berbungkus elok dengan pisang. Tekan-tekan sedikit bahagian hujung kiri dan kanannya tu bagi adunannya mampat dan tertumpu di tengah-tengah. Barulah lipat ke bawah di kedua-dua bahagian. Siap dah. Kemudian susun kemas dalam loyang pengukus. Sambung buat lagi hinggalah adunan tepung dan pisang habis. Untuk 2 cawan tepung ni boleh dapat lebih kurang 18 bungkus kuih nagasari bergantung pada saiz pisang dan adunan tepung yang kita letak. Sangat-sangat jimat dan berbaloi kan bila buat sendiri ni. Puas hati makan dengan ahli keluarga. Tahap manis kuih ni just nice je. Ngam-ngam dengan rasa manis tepung dan pisang berangan yang tak berapa nak manis sangat tu. Buat untuk hidangan minum petang, silap-silap boleh licin sepinggan. Lagi-lagi musim perayaan ni semua berkumpul balik kampung. Syoklah makan beramai-ramai. Nak hidang untuk tetamu pun boleh.
Daun pisang tu kalau panjang sangat, boleh potong sedikit bahagian kiri kanannya tu. Tapi jangan terpendek sangat, dikhawatiri waktu kukus nanti ia terbuka semula. Kang terkeluar isi-isi dalam tu. Tak molek dah lah kejadiannya. Dah siap lipat dan bungkus kesemuanya, susun dengan kemas dalam periuk pengukus. Nak tindan-tindankan kuih tu pun boleh je. Banyak dapat tu kan bila buat sendiri? Okey, jom kita mula mengukus. Pastikan air kukusan tu dah betul-betul mendidih, barulah letak kuih. Kukus selama 25 minit hinggalah kuih tu masak sepenuhnya. Air kukusan tu pastikan mencukupi dan penuh sukatan airnya supaya kuih masak sekata, dan wap air panas tu betul-betul mencukupi untuk memudah dan mempercepatkan proses kuih masak. Setelah 25 minit, boleh cuba buka penutup pengukus, tekan-tekan sikit kuih tu. Kalau dah nampak kental dan keras elok, maknanya dah masak sempurna. Bolehlah angkat. Tang rasanya, ya Allah, tersangat-sangatlah sedap, lembut, bergedik-gedik gitu. Cukup lemak manisnya dengan sedikit rasa masin. Tekstur kuihnya tu, ya Allah, memang nampak tu lembut sangat-sangat. Jadi rugilah anda kalau tak cuba resipi yang satu ni. Sekian sahaja tutorial dalam entry kali ni. Jumpa di episod akan datang dengan pelbagai resipi-resipi menarik hanya di channel Umi. Jangan lupa subscribe, like, sharekan video ni jika anda suka. Tekan butang lonceng pertama untuk dapatkan video-video terbaru di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Assalamualaikum. Bye.